Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami untuk mengenali yang benar itu benar, dan jadikanlah kami orang yang sentiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Dan pimpinlah kami untuk mengenali yang batil itu batil, dan pimpinlah kami untuk menjauhi akan kebatilan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan-amalan yang Engkau terima, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan padamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan kami berlindung daripada doa yang Engkau tidak ijabahkan. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami hidup, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam Islam, dan golongkanlah kami dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, yang dimuliakan Puan Nesh selaku moderator kita, yang dikasihi, yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri. Doktor ada ke Kak Nesh dalam talian kita? Tak nampak lagi. Ada doktor ya? Baik, tak ada. Dia Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, walaupun mungkin mereka sangat kesibukan dengan tugas yang mendesak, namun majoriti waktunya kalau dia lapang, mereka sentiasa bersama dengan usrah kita. Ya? Jadi Ada, alhamdulillah. saya minta maaf. Ada. Oh, doktor ada. Alhamdulillah. Puan Hajah Kartika ada juga. Ada. Hari Masya ni je Allah. dia orang ada. Besok dah nak ke Bali pula. Subhanallah. Busy. Alhamdulillah. Okey. Begitu juga Mama dah berangkat ke Mekah ke? Patutnya Saya minggu rasa ni. pagi ni, tapi saya tak pasti Ustaz. Nanti boleh InsyaAllah. tanya Puan. Kita doakan agar dipermudahkan urusan menunaikan ibadah umrahnya, dan selamat pergi, selamat balik. Begitu juga Puan Hajah Kak Tini kita, yang merupakan ketua kelas kita sejak daripada dulu. Datin Umi Kalsum, Datuk Said, Angka Halim dan sebagainya. Ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, para warga kerja SKB dan juga para usahawannya. Mudah-mudahan di mana saja berada, muslimin muslimat,
hadirin hadirat, ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, agar mudah-mudahan dalam rahmat, dalam kasih sayang Allah, dalam penjagaannya, dan kita doakan agar semua kita sentiasa ingat mati, sentiasa banyak taubat, sentiasa melakukan perubahan ke arah mendekat diri pada Islam dan juga syariat. Itu sajalah jalan yang akan menyelamatkan kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah Subhanahu wa taala sebut inilah satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kamu kepada Allah, yakni jalan Islam, cara hidup Islam. Fattabi'u, pegang sungguh-sungguh. Wala tattabi'us subula, jangan kamu berpegang selain daripada jalan-jalan Islam. Fatafarraqa bikum an sabilih, kerana jalan lain selain daripada Islam, cara hidup lain selain daripada Islam akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Maka sebab itu mudah-mudahan tujuan usrah kita, bagaimana saya sebut pada minggu lepas, sebagai anak kunci syurga, ilmu merupakan salah satu anak kunci syurga untuk kita bina iman kita, membina takwa kita, dan juga apatah lagi kitab yang kita pilih. Saya nak cadang kepada yang belum beli kitab, kebetulan tuan kedai itu ada order, masih ada 400 stok. 400 stok. Kalau tak habis, saya dengan dia lah kena baca selama 200 tahun. Jadi daripada beli kasut tumit tinggi, lebih baik beli kitab. Kasut tumit tinggi lepas tahun tercabut tapak. Beli beg tangan walaupun mahal, lama-lama kulitnya haus. Beli kereta lama-lama buruk. Beli apa pun, beli basikal, motosikal, lama-lama tercabut enjin. Tapi beli kitab, kebetulan kulit dia keras, boleh tahan dalam rumah kita 100 tahun. Kita mati, anak kita baca. Anak mati, cucu baca. Cucu mati, cicit baca. Cicit mati, cicak baca. Dah tak ada siapa nak baca dah. Jadi insyaAllah, saya pun lupa dah harga dia berapa. Lebih kurang RM50 macam tu tak ada ya. Jadi nanti kita iklankan lagi. Yang kedua, saya nak cadang kepada kita, ada grup WhatsApp Yayasan SKB. Saya nak cadang kita semua pada hari ini, seorang ajak seorang masuk dalam grup WhatsApp itu, kerana sasaran kita untuk dapatkan minimal 1,000 orang. 1,000 orang kita punya followers kepada kuliah kita. Punya banyak orang pencen, punya banyaknya. Kadang-kadang game pencen ni tak ada apa nak buat, menyembang makan roti canai kedai kopi. Dia bincang kedai kopi, semua tajuk dia bincang. Kalau dengar orang kedai kopi bercakap, takut kita. Kalau dia bercakap pasal politik, macam dia seorang ahli politik. Kalau dia bercakap pasal kesihatan, dia bagaikan seorang doktor pakar. Kalau bercakap pasal ekonomi, dia tu macam penasihat ekonomi negara. Kalau bercakap pasal sukan, macam dia itu bekas pemain badminton taraf dunia, Lin Dan dan juga Lim Chong Wei. Padahal pukul bola tangkis pun tak kena. Sembang kedai kopi. Lebih baik ajak dia, jom pakcik. Pencen-pencen tak ada buat apa. Jom kita dengar kuliah sambil jernihkan hati untuk tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimat suri rumah lagi banyak. Jadi saya cadang kita selalu 400-500. Seorang ajak seorang minggu ni. Ajak seorang jadi 1,000 kan. Jadi minggu depan seorang ajak seorang. Mungkin kita kata untunglah ustaz ya, jadi ustaz mengajar dapat pahala, sebab kita tak tahu pahala mengajak orang kepada jalan dakwah ni, dia tak pernah masuk kuliah, tak pernah masuk pengajian ilmu. Dengan asbab kita mengajak, dia masuk di kalangan warga kerja SKB dan juga para Nexus. Kan kita ada pelanggan kita ada mak saudara, kita ada adik-beradik, kita ada mak mertua kita ada besan dia ada besan dia ada besan, networking dia seorang kan. Akhir sekali lepas besan besin kan, punya banyak. Tapi rugi kita tak proses ajak mengajak. Pahala dia
selama mana dia ikut kuliah, sama ada kita masuk kuliah ke tak masuk, tapi dia masuk. Selama itu pahalanya berjalan. Cuba bayang nanti kita mati, asbab dia masuk, tiba dia ajak anak dia juga faham agama. Anak dia dulu tak pakai tudung, kena dia masuk, siapa dapat pahala? Mak dapat pahala. Kita yang ajak mak dia pun dapat pahala. Ini dia panggil networking business. Kan networking business. Maka sebab itu, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya ialah orang-orang yang mengajak, menyeru kepada jalan Allah. Jadi insyaAllah saya nak cadang pada kita semua, selalu link kita ni dekat 500 orang. Jadi seorang minggu depan ajak seorang. Sebab Puan Hajah Kartika dengan Doktor, Puan Nesh pernah mencadang. Kalau lebih 1,000, 2,000, kita boleh sewa webinar. Apa benda tu? Webinar. Tapi bayarnya setahun belas ribu. Tak padan kita nak sewa. Kalau sewa itu yang masuk tu 7 orang, tinggal pun dengan Kak Nesh dengan Dr. Syed, baik tak payah kan. Sewa kedai kopi lagi baik kan. Jadi insyaAllah hari ini jadilah macam para sahabat Nabi. Dia dapat kebaikan, kita kena jadi orang yang suka sebar kebaikan. Jadi dengan cara kita rujukan sebagai tibul qulub. Tapi kita juga bincang, macam Dr. Syed selalu cadang, kita juga bincang perkara-perkara fiqh tentang hukum-hukum. Hari ini saya akan selit-selitkan ada lagi, dia panggil program dia, aku tanya, aku jawab. Senang. Kalau awak tanya, aku jawab, kita tak alim, takut tak alim nak jawab. Paling senang, nama program tu, aku tanya, aku jawab. Selesai masalah kan. Baik, saya akan selitkan nanti. Jadi minggu depan atau minggu ni cuba fikir. Seminggu ni siapa kita nak ajak? Puan Nesh dah bagi dah link. Link tekan saja masuk dalam grup. Habis grup tu penuh, buka satu grup lagi. Agar itulah dipanggil perkembangan rangkaian dakwah. Macam bisnes lah. Kalau kita seorang diri tak buat networking, macam mana nak berjaya? Saya ingat dulu satu orang manusia dalam dunia ni, dalam networking namanya Randy Gay. Kalau tuan-tuan tengok di US, ada nama Randy Gay, jadi billionaire. Dulu masa mula-mula meniaga, susah. Tapi bila networking dia besar, dia launching satu produk saja, satu hari puluhan juta. Satu hari kan. Kerana networking besar. Begitu juga dakwah Islam. Kita kena mewarnai masyarakat kita agar ramai orang faham agama. Beramal dengan agama, pahalanya sangat besar. Sebab itu kita ucap jutaan terima kasih tahniah kepada Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri dan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad, Kak Tini, Datin Umi Kalsum yang dulunya mengasaskan Usrah Miftahul Jannah. Dan pengalaman saya, banyak usrah ni kadang separuh jalan, kadang tak sampai separuh, suku jalan dah terterap lah kan. Tapi yang Miftahul Jannah ni sudah belasan tahun. Dulu secara fizikal, sekarang ni secara online, memberi kemudahan pada sahabat kita di Sabah, di Sarawak, di Brunei, di Singapura, di Johor. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan, kalau kita mati nanti pun, Usrah Miftahul Jannah ni diteruskan untuk generasi akan datang, walau sampai kalau kiamat 1000 tahun lagi, 1000 tahun disebut, maka kitalah semua yang mengasaskannya. Jadi ajaklah. Minggu depan kita tengok bertambah ke tidak. Kalau tak bertambah, maknanya kita hanya datang seorang-seorang diri. Kan? Kita kena jadi menteri penerangan. Ajak orang. Jadi menteri penerangan. Ajak mengajak. Baik. Hari ini kita sambung dulu. Muka surat 16. Muka surat 16. Baik. Ngaji kitab ini tak apalah. Kita cuba tengok sampai muka surat 19. Kalau sempat. Abdullah bin Umar, Nabi SAW, minggu lepas kita dah tengok satu hadis Nabi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka fi ahlil qubur. Jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing
atau pengembara, siapkanlah dirimu termasuk di antara ahli kubur. Sayyidina Ali sebut wal isti'dadi liyaumir rahil. Orang yang bertakwa, orang yang banyak fikir tentang mati, salah satunya tentang kubur. Sekarang bergembira dengan anak-anak. Hati yang jernih akan teringat tak lama dah nak tinggal rumah kita. Yang kita duk siap bonzek lah, apa benda bertukar tiap-tiap minggu akan tinggal. Yang kita duk buru pangkat akan tinggal. Anak-anak akan tinggal. Yang akan bawa masuk liang lahat hanya kain kapan dan juga amal-amal salih. Waktu itulah baru kita menyesal kepada Allah. Ya Tuhan, kalau boleh hidupkanlah aku walau sekejap tadi. Sebab itu saya pesan pada diri saya dan kita semua, di sebalik kesibukan kita, jangan pernah lupa bertaubat kepada Allah. Kerana semua kita ini berdosa. Rasul-rasul berdosa. Yang tak berdosa dalam dunia ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil maksum. Kulli bani Adam khata'un wa khairal khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya dunia pergi dan berpaling, sedangkan akhirat datang menghadap. Masing-masing dari keduanya memiliki pengikut. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Kerana hari ini di dunia kita berbuat tanpa diminta pertanggungjawab. Sedangkan esok di akhirat, ada yang hanya tanggungjawab, tidak ada amal lagi bagi. Sayyidina Ali kata, buatlah amal di bumi ini, di tempat yang ada amal tapi tak ada balasan. Nanti kamu akan pergi pada suatu tempat ada balasan tapi tidak ada amal lagi. Di akhirat nanti yang masuk syurga, jangan tanya, hari ini tak ada kuliah ke? Tak ada. Kat syurga, kita kena pakai tudung ke? Tak ada. Kat sana jadi rambut antu Kak Limah pun tak apa. Kat surga. Nak kena semayang ke? Tak ada. Sembahyang, zakat, puasa, ibadah, jaga anak, didik anak, pelbagai buat baik, fakir miskin, menyantuni. Semalam saya tengok video yang Puan Nesh hantar. Ya Allah, rasa terketar kaki kan. Tengok lautan manusia dalam Masjid Taqwa yang kakak-kakak abang-abang turut sumbang dan Yayasan SKV menjadi penyumbang terbesar. Menyiapkan bangunan yang akan jadi aset sampai dalam lubang kubur. 1000 tahun, sekarang ada hampir 1000 orang. Sambut maulid kemarin, lautan tengok penuh dengan jubah putih semua. Masya Allah kan. Saya hantar pada kawan-kawan semua, dia kata, kat mana ni Ustaz? Saya kata, inilah yayasan buat. Yayasan SKB, hasil perniagaan mereka dan hasil sumbangan ahli-ahli usrah Miftahul Jannah, siap satu masjid itu, walaupun hujung-hujung dah kita menyumbang. Kan? Yayasan daripada awal lagi, sudah belasan tahun dahulu, maka Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya, walaupun RM1 ada sumbangan, bolehlah beli pasir segenggam. Tapi pasir itulah yang membina masjid dan pondok itu, yang ini diakui oleh ulama amal jariah, yang akan mendatangkan pahala berterusan, walaupun kita sudah mati. InsyaAllah untuk makluman semua, Yayasan SKB akan meeting nanti. Puan Hajah Katika dan Doktor sudah pun ada beberapa cadangan. Untuk kita banner lagi masjid lain. Banner lagi masjid lain, surau lain. Agar kita ni qiyamul bukan banyak. Saya malam bangun kencing aja banyak. Kan? Quran pun jarang baca sebab baca WhatsApp. Kalau tak baca WhatsApp, malam-malam, tak tengok sajat, macam tak boleh lena lah. Saya followers tegar sajat. Sekarang sajat duduk kat Australia. Malam dulu baca Al-Mulk. Sekarang kalau tak baca Al-Mulk, tak apa. Asalkan boleh tengok sajat. Yang kedua boleh tengok kat KM. Saya followers tegar kat KM. Kan? Sampai dia jual produk dia. Jadi tengok yang tu rajin. Tengok Quran malas. Berzikir, selawat. Tak banyak. Jadi sebab itu, maka
kita kena tukar pada amal-amal, amal sembahyang, kuliah ilmu, puasa sunat, bantu anak yatim, putus bila kita mati. Tapi amal jariah yang kita sumbang walau RM1, RM2, kita mati duduk dalam kubur, pahala hari-hari malaikat hantar. Nah, ni apa ni? Dulu kan awak tak ingat, awak sumbang bawah yayasan dulu. Adalah RM10 bulan ni buat masjid. Bolehlah beli segenggam pasir, tapi segenggam itulah membina masjid. Bolehlah beli batu bata sebiji. Itu baru sebiji. Kalau kita beli 100 biji, macam Kak Tini kita, dia buat satu masjid atas nama arwah ibunya di Padang. Saya pun berhajat nak ajak Kak Tini nanti. Kita pergi Padang sambil melihat masjid. Masjid yang Mama buat di Tanah Merah bersama arwah Abah. Maka selama ada orang semayang, masjid sampai kiamat ada. Selama itu pahala berjalan. Menutup amal-amal kita. Jadi boleh tak? Ini Nabi kata, jadilah kita sebagai orang asing. Jadilah seperti orang musafir. Timbul soalan. Seolah-olah kita ni kena jadi sesak, miskin lah hidup dalam dunia ni. Betul tak pandangan tu? Jawapannya salah. Dalam Islam, Islam suruh kita juga jadi kaya kalau mampu. Kerana wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bahagian kamu di akhirat. Allah utamakan akhirat. Namun jangan lupa bahagian kamu di dunia. Yang salah cari dunia, bina kekayaan, lupa akhirat. Saya dah sebut pada minggu lepas, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang multi jutawan, bilioner. Bagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Auf dalam perang Tabuk bagi 8 juta untuk membiayai perang Tabuk. Sayyidina Osman menantu Nabi, kaya raya. Beli telaga Bir Rauha, telaga yang ada depan Masjid Nabawi dikuasai Yahudi, beli ratusan ribu untuk manfaat Islam. Kerana dalam kitab Jundullah disebut oleh Said Hawa. Said Hawa ni ulama di Mesir. Dia kata tidak akan tertegaknya jihad lain. Jihad dakwah, jihad bina rumah anak yatim, bina masjid, nak buat sekolah, nak buat pendidikan tanpa adanya jihad ekonomi. Sebab itu, jangan salah faham. Oh, kita tak apalah, kita ambil hadis ni, kita kata Nabi suruh jadi musafir. Maka tak payahlah kita hidup pakai seluar dalam ikat tepi saja kan. Pakai seluar dalam ikat tepi. Sebab apa? Bagi nampak kita miskin, salah. Kan? Silakanlah kalau nak membina kekayaan, asalkan yang salah kaya lupa akhirat. Yang salah kita kaya sombong, hilang sifat Nabi. Yang tu salah. Kerana sahabat Nabi semua kaya. Abdurrahman Auf terlalu kaya. Abu Talhah yang kita pergi Madinah daripada hotel Taibah tu, hotel paling depan pagar, sampai ke Kubah Hijau, semua keluasan itu dulu, zaman dulu 1400 tahun dulu, adalah ladang tamar milik Abu Talhah. Cuba bayang tuan-tuan ada sekangkang kera tanah di depan KLCC. Macam itulah umpamanya. Tak banyak pun, ada setengah hektar. Tapi depan KLCC agak-agak berapa ratus juta. Begitulah Abu Talhah, kawasan paling strategik. Depan Masjid Nabawi. Tapi seluruhnya diinfakkan pada Islam. Tapi habis tak kekayaan? Tak. Tuan-tuan tengok orang yang banyak infak ini. Nabi bersumpah. Nabi bersumpah tidak akan miskin orang yang infak pada jalan Allah. Jadi nak infak ini, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nak infak jangan tunggu kita kaya. Tapi infaklah sampai kita kaya. Ambil kata-kata ni. Kata ulama, jangan tunggu kaya baru nak infak. Tapi infaklah sampai jadi kaya. Punya banyaknya orang-orang kaya dalam dunia ini hasil daripada infak. Punya banyak. Lagi banyak infak, lagi banyak dia datang. Lagi banyak infak, lagi banyak dia datang. Tengok orang kaya mana pun.
Lagi banyak keluar untuk Islam, lagi banyak datang. Sebab itu Islam kata jadi musafir ni artinya kamu boleh bawa bekal. Tapi jangan bekal kamu melalaikan kamu kepada akhirat. Itulah hati yang jernih. Ketika hati telah sembuh dari sakitnya, maka ia akan pergi untuk mendekati akhirat. Kemudian menjadi penduduknya. Dan ketika hati telah sakit, maka ia akan memilih dunia dan tinggal di sana hingga menjadi penduduknya. Sahabat Nabi macam Sayyidina Osman, menantu Nabi, kaya raya. Kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, kaya raya. Abdul Rahman Auf, lagi kaya. Di antara banyak sahabat yang paling kaya, Abdul Rahman Auf. Kata Aisyah, kalau kamu nampak daripada puluhan kilometer, debu-debu atas langit naik jadi merah, awan jadi merah, kamu yakinlah itulah rombongan dagang Abdul Rahman Auf baru balik daripada Syam, berniaga membawa keuntungan puluhan kali ganda. Terlalu kaya. Terlalu banyak untanya, beribu ekor. Bawa syarat dengan keuntungan sampai debu-debu pasir menjadikan langit merah. Kata Aisyah. Tapi bagaimana takwanya? Kaya ini tidak salah. Kerana saya selalu sebut, Islam ni bagaikan 5 jari. Ya? Dalam satu kitab, Binaan Islam oleh B. Arifin. Dia ni orang Indonesia. Islam ni bagai 5 jari. Dia kata yang jari paling atas, ibu jari namanya pemimpin. Kalau pemimpin okey, rakyat akan okey. Kan? Kita selalu buat good dengan ibu jari. Jarang buat good dengan jari kelingking. Kan? Good kan. Tapi kalau pemimpin KO, maka rakyat juga KO. Sebab tu pemimpin dipanggil umara. Mesti di kalangan orang yang bertakwa, takut pada Allah macam Nabi. Adapun yang kedua ni, jari telunjuk. Kenapa jari telunjuk ini lebih penting daripada jari tengah? Jari telunjuk ini adalah, kata B. Arifin, adalah orang-orang kaya yang bertakwa. Dalam masyarakat Islam penting. Ni para nexus ni mudah-mudahan jadi kaya raya. Nak jadi telunjuk. Kalau muka macam saya, pergi tunjuk, masjid ni saya nak letak tangga dia marmar yang import Itali, 100 tahun lagi tak jadi. Tapi kalau Puan Hajah Kartika, Kak Tini, kan, Dr. Said pergi tunjuk, dia jadi. Jari telunjuk apa? Sebab tu jari telunjuk ini digunakan masa semayang. Sebab dia jari paling power. Kerana kata ulama, ni boleh cek dengan Dr. Said. Kalau saya salah, tolong betulkan. Ulama sebut, daripada perbincangan dengan doktor-doktor, mengapa bila kita tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, angkat jari telunjuk. Jarang orang angkat jari kelingking. Itu tanda nak mampus. Asyhadu alla ilaha. Lagi teruk, angkat jari tengah. Itu lucah. Itu mabuk makan daun ketum. Angkat asyhadu alla ilaha illallah. Ini lucah. Baik. Ataupun angkat ibu jari, asyhadu alla ilaha illallah. Angkat ibu jari. Itu bengong namanya kan. Angkat jari telunjuk. Kerana kata ulama, jari telunjuk ni bila diangkat masa syahadah, ada saraf yang akan terus sampai ke hati. Wallahu alam. Jari telunjuk. Sebab tu jari telunjuk ni power. Seorang guru disiplin, dia jarang marah anak muridnya dengan jari kelingking. Awak, kalau isap rokok lagi, Ustaz Rotan ya. Budak tergelak aja. Tapi kita marah anak kita. Pakai ibu jari tak? Kita marah anak kita. Mak tengok sekali lagi awak buat macam tu. Jari telunjuk. Jangan main-main dengan mak. Mak ni keturunan pendekar mustar. Jangan main dengan mak. Mak dulu adik-beradik kampung Samsing kampung dusun. Sarip Dol. Ni jari telunjuk. Telunjuk ni power. Kata B. Arifin, yang kita nak minta semua usahawan-usahawan kita, banner jadi kaya untuk Islam. Sebab jari telunjuk orang kaya ni sangat power. Tengok, kita pergi Arab Saudi, Masjid Rajhi. Sampai sebiji masjid tu ditanggung dengan imam, gaji. Kalau tuan-tuan pergi Ramadan, Masjid Rajhi ni, dia masih dalam tanah haram, duduk di Aziziyah.
Dia punya toke dia yang buatnya adalah Sulaiman Ar-Raji. Masih hidup, tua dah. Tapi masjid itu dia bina. Kalau nak masuk masjid tu iktikaf Ramadan, kena booking 3 bulan. Buat penuh. Dia sediakan makan, dia sedia berbuka, dia sediakan sahur, gaji imam, gaji bilal, gaji siap, gaji pembersih, gaji jaga, semua dia ada. Dia tangguh 100%. Kan? Orang pernah tanya dia, Tuan Sulaiman banyak mana dah Tuan dalam hidup ini infak untuk Islam? Dia kata, aku tak ingat dengan pasti, tetapi yang saya meyakini telah melebihi 60 bilion Saudi Riyal yang saya dah infakkan kepada Islam. Tapi lagi infak, lagi banyak datang. Lagi infak, lagi banyak datang. Sebab itu kita perlu kepada jari telunjuk orang-orang kaya. Orang macam aku kalau tunjuk tak jadi, kan? Tapi orang kaya jadi. Orang kaya jadi. Ini masjid ni nampak buruk. Kita tukar sikit lah, letak. Tak ada aircon. Tukar. Jari telunjuk orang kaya, kalau dia tunjuk jadi. Sebab tu kena bina orang kaya yang bertakwa. Baik. Adapun yang tengah, dia panggil ulama. Dia mengimbang yang atas dengan bawah. Yang paling baik atas ni ulama. Dia umara, dia juga ulama. Adapun yang ni, yang jari manis ini sesuai dengan manisnya adalah muslimat. Muslimat. Orang jarang pakai cincin, sarung cincin kahwin kat ibu jari, kan? Itu bomo degawan. Susuk degawan. Pakai jari, pakai cincin kat ibu jari. Baik. Kalau orang perempuan cincinnya pakai kat jari manis. Sesuai dengan kemanisannya. Muslimat ni, maaf ya, yang ni pemuda. Orang muda. Yang jari manis ni muslimat. Nampak kecil. Alah, perempuan apa sangat. Tapi buat kori hidung, jarang orang kori hidung pakai ibu jari. Pakai ibu jari. Ni dia panggil konsep team building. Team building dalam Islam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang bekerja pada jalannya dalam keadaan saf tersusun rapi. Umara, orang kaya, ulama, pemuda, muslimat. Panjang nak urai tajuk ni 3 jam pun tak habis setiap peranannya. Tapi bila makan nasi, kita gaul. Gaul berapa jari? Gaul 5 jari. Jarang gaul 2 jari. Itu bukan gaul, garu. Gaul 5 jari. Bila nak ambil nasi, semua ada peranan, nampak tak? Semua ada peranan, 5-5 ni. Cuba bayang hari ni, jari ibu jari boykot. Tinggal 4 jari saja. Awak mentang-mentang awak pemimpin, yang bawah ni, kai. Tak boleh makan nasi. Itu team building. Bila genggam, suap kat mana? Suapnya, elok saja, tangan dah genggam. Tapi siku dia kata, aku boykot hari ni. Aku tim. Aku tak nak bengkokkan pada muka sampai ketua tak boleh makan. Genggam sajalah. Sebab siku bengkok boleh makan. Siku dah bengkok, tapi bengkok pula kena sasaran. Tepat kena sasaran. Iaitu, dia suap kat mulut. Bukan suap kat telinga. Kalau bengkok kat telinga, tak boleh makan ke? Nampak? Bila sampai mulut, mulut pula boykot. Mulut kata tak nak buka, boleh makan tak? Tak boleh. Automatik bila buka, siku bengkok, sampai kat mulut, mulut automatik nganga. Cuba mulut tak nganga. Masuk makanan, gigi dengan geraham, automatik ngap. Cuba masuk makanan, gigi pula tak bekerja. Nampak tak? Team building dalam makan. Nanti lain kali kita cerita. Kursus team building. Nampak peranan penting ya. Yang orang dah buat kursus sampai habis juta-juta untuk membina tim. Baik. Rupanya pada badan kita pun ada masalah tu. Baik, kita tengok sekali lagi. Termasuk tanda-tanda hati yang sihat adalah selalu menyedarkan pemiliknya sehingga kembali tunduk pada Allah. Bergantung kepada Allah. Layaknya sang kekasih harus lekat dengan kekasihnya. Merasa tidak memiliki kehidupan, keberuntungan, nikmat, senang, bahagia jika tidak dekat padanya, tidak mendapat redanya dan tidak mendapat keramahannya. Ia merasa tentram bersama dengan Allah dan hanya bersama Allah menjadi tenang.
Hanya kepadanya dia berlindung dengan Allah, gembira, dan kepadanya ia pasrah dan bergantung, hanya ia berharap dan takut. Baik, saya perhati tengok. Ada pengalaman-pengalaman. Orang-orang kaya. Orang kaya. Saya perhati tengok tak semayang. Tak semayang, tak tutup aurat, tapi kaya raya. Tapi baru kita tahu, rupanya bila hati itu tak sihat dengan Allah, derhaka pada Allah, kekayaannya akan menjadikan jiwanya makin hari makin resah. Kita tak ada duit, tapi tenang. Nikmat hidup ini bukan banyak duit. Nikmat hidup ini paling nikmat bila kita tenang. Bila hati rasa bahagia. Sekali lagi, semua benda duduk ke hati. Sebab tu kitab ini bincang hati. Iman, hati. Takut, hati. Redha, hati. Ikhlas, hati. Ingat Allah, hati. Buruk sangka, hati. Semua benda duduk ke hati. Jadi sebab itu, kalau sekiranya kita kaya, tapi kita lupa Allah, itu dipanggil istidraj. Tuhan ni maha pemurah. Macam orang kita kata, orang kafir yang tak semayang tu rezeki dia banyak, Ustaz. Kita yang semayang tunggik-tunggik ni, nak beli kereta pun tak mampu. Allah kata, mereka, aku pemurah. Dia tak semayang pun, dia kafir sembah berhala pun. Kadang-kadang dia lebih banyak pada kamu. Sebab aku pemurah. Cuma cara aku beri istidraj ini, aku lempar atas kepala dia daripada langit. Aku lempar atas kepala macam kita jumpa seorang pengemis. Bukan letak dalam tabung dia. Kita gulung duit, kita lempar atas kepala dia. Nah, pakcik, RM10, pelepau atas kepala pakcik. Pakcik tu bukan ucap terima kasih, dia bangun penumbuk kita sebiji, kan. Begitulah istidraj. Aku bagi kamu rezeki banyak, kamu makin sesat. Kamu makin lupa Allah. Kamu makin tak kenal Islam. Adapun orang-orang yang Tuhan bagi, sama ada rezeki banyak atau sikit, maka kalau banyak, dia gunakan kebaikan untuk Islam. Dia tak sombong. Kalau sikit tak cukup, dia redha dan sabar. Semua itu qada dan qadar Allah. Namun sebab itu, penting jernihkan hati. Jernihkan hati agar sentiasa duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengingat Allah menjadi kekuatan, sumber energi, cinta, rindu, menjadikan kehidupan, kenikmatan, kelazatan, kebahagiaan, berpaling dan bergantung kepada selainnya akan menjadi penyakit bagi hati. Ubat dia kembali pada Allah. Hati yang sihat sentiasa ada nur Allah. Jatuh sakit, tak apalah. Ketetapan Allah yang terbaik. Suami meninggal, awal lagi umur baru 28. Meninggal anak seorang. Kakak-kakak lah jadi ibu, jadi bapa. Sedih, suami tak ada. Kadang-kadang rumah tangga yang disangka akan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kan? Berpisah. Itu biasa, Nabi pun berpisah. Isteri Nabi seorang nama Umrah. Kan? Sahabat Nabi Zaid bin Harisah, tukang tulis wahyu pun berpisah. Itu dipanggil keputusan Allah, redha. Bila redha, hati akan tenang. Kalau tak redha, hati akan mula memberontak buruk sangka. Kenapa Tuhan? Saya semayang, duit tak ada. Kenapa Tuhan? Saya semayang, saya tutup aurat, baca Quran, qiyamul lail, berselawat, kemudian infak, tiba-tiba rumah tangga pula jadi pucar kacir. Itu ujian. Bahagia bila Allah ada dalam hati. Kan? Tapi akan resah gelisah bila kita rasa semua benda kita yang kontrol. Sebenarnya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Banyak-banyak baca surah Ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusan aku padamu ya Allah. Ulama kata kalau kita ada tekanan, baca ni. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya ya Allah, Engkau maha melihat akan hamba. Tuhan kata, aku bagi kamu sedih. Aku bagi kamu ujian. Aku bagi kamu tekanan.
sebab aku nak datang dekat dengan kamu. Ini cara fikir orang beriman. Cara fikir orang yang sesat, orang tak beriman, mereka duk fikir, kenapa ya Tuhan? Orang lain tak kena, saya kena. Dia tak tahu, bila kita kena ujian, itu arti pilihan Allah untuk jadi kekasihnya. Kalau kita reda. Banyak-banyak baca. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Yang kedua, banyak-banyakkan baca. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Nabi suruh baca. Yang ketiga, banyak-banyak baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud. Kalau kita pergi Turki, atas pada Turki, sempadan Syria, sempadan dengan Syria, sempadan dengan atas lagi apa dia? Iraq ke apa? Ada Mesopotamia, Turki Utara. Di situlah tempat yang dipercayai Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud. Dan nanti akhir zaman, bumi Turki inilah. Di Turki ini dan di Syria sempadannya akan menjadi pusat peperangan antara Islam dan Kristian besar-besaran. Sekarang tempat itu dah ready dah. Namanya Dabir. Dalam hadis disebut. Syria sekarang dah jadi padang jarak, padang terkumpul. Padang luas nama Dabir di Syria telah ready. Nanti di situ akan berlaku peperangan besar-besaran antara Islam dan bangsa Rom. Bangsa Rom ini Kristian. Amerika, Jerman, London dan Praga akan berkumpul lawan Islam. Akan dipimpin oleh Turki. Nabi sebut dalam hadis, sekali lagi kota Konstantinopel akan menang akhir zaman. Sekarang Turki memang Islam pegang, tapi tak boleh laksana Islam sepenuhnya. Kerana cara hidupnya tertakluk pada barat. Nanti Turki akhir zaman akan jadi Islam yang sebenar, membina, mengumpul Islam, berperang di Dabid, Islam akan menang atas Kristian. Waktu itu baru bersorak-sorai dalam hadis, kemenangan Islam tiba-tiba sudah gempar, Dajjal turun di Khurasan. Khurasan ni kat mana? Yang negara yang Piramli sebut dalam filem Tiga Abdul tu. Dan yang Tan tu. Uzbekistan, Gohik Gostan dan semua tu lah. Yang Tan tu adalah Khurasan termasuk hujung Parsi. Pergunaan Afghanistan itu kawasan yang dipercayai akan munculnya Dajjal. Dipanggil kampung dia kampung Yahudiyah dalam hadis. Kalau tengok keadaan ni macam dah tak lama. Macam dah tak lama. Saya pada minggu lepas, ada orang, geng-geng Arab, dia ajak saya buat satu package. Dia kata, anta nak buat tak satu package, bawa orang kafir menziarahi Masjidil Haram. Kan? Bawa orang kafir ziarah Masjid Nabawi. Sekarang sudah dibenarkan. Orang kafir boleh masuk tengok apa Masjidil Haram, tengok Kaabah, tengok Safa Marwah, Masjid Nabawi, mana dia Raudah, sudah ada package. Orang kafir boleh masuk. Sampai nak buat pelancongan, orang kafir masuk. Ini tanda-tanda nak kiamat ni. Tanda-tanda nak kiamat. Kalau mengaji kitab huru-hara kiamat, Imam Ibn Katsir, pelbagai tanda nak kiamat. Yang tanda kecil semua dah cukup. Cuma nak tunggu Dajjal turun. Jadi yang tu kena jernihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pukul 9:05 dah. Tak sempat habis, kita tengok satu muka juga. Ketika Allah telah di hati, maka hati akan tenteram, damai, lenyaplah kebingungan, kegelisahan hingga terpenuhilah keperluannya. Dalam kitab tu dia panggil kebutuhannya. Kakak kata apa pula mencarut ni. Bahasa Indonesia, butuh itu perlu. Orang Melayu jangan sebut. Memang kena tumbuk muka. Ustaz, saya membutuhkan Ustaz.
Memang tak pasal-pasal kena tumbuk. Dia kena tanya Dr. Said apa aja ketika dia sekarang jadi pakar bahasa Indonesia kan. Sebab apa? Nampak lain jangan sebut kat Malaysia. Dalam kitab tak apalah. Baik. Kerana hati memiliki keperluan dan selamanya tidak boleh terpenuhi kecuali dengan Allah. Di dalam hati ada sesuatu yang tercerai-berai, hanya boleh disatukan dengan menghadap Allah. Dalam hati terdapat penyakit yang tak boleh disembuhkan kecuali dengan memurnikan ibadah kepada Allah semata-mata. Hati selalu mengingatkan pemiliknya agar tenang, damai pada Tuhan yang disembah. Di saat itulah ia menyentuh ruh kehidupan, merasa nikmatnya sehingga ia memiliki kehidupan baru yang tidak seperti kehidupan orang-orang yang lalai dan berpaling dari tujuan, di mana manusia, syurga, neraka dicipta, Rasul diutus, Al-Quran diturun. Andaikan tidak ada tujuan dalam penciptaan, maka cukuplah tiada tujuan sebagai balasan. Cukuplah kehilangan tujuan menjadi kerugian dan siksaan, seperti yang diungkapkan oleh penyair, siapa berpaling dari kami, maka ia dijauhi dan dimurkai. Dan siapa menghilang daripadaku, cukuplah kiranya menjadi balasan akan menghilang daripadanya. Baik, sekejap je kan. Habis dah. Baik. Saya nak bawa apa yang saya janji dengan Dr. Said. Setiap minggu, kita bawa pasal hukum-hukum semayang ke hukum apa kan. Kemarin orang tanya saya, Ustaz, apa hukum kita berak, kan? Kita berak, bukan berak lah, masuk tandas, berbual-bual, cakap telefon, berbual dengan kawan sebelah jamban, sama-sama masuk masjid. Tapi kebetulan Tok Imam masuk dulu. Tok Imam sedap duk menongging dalam jamban, tiba-tiba sebelah punya orang masuk. Tok Imam tanya, Pak Bilal ke sebelah tu? Dia tanya kan. Pak Bilal kata, sakit perut. Pak Imam sakit perut ke? Sakit perut. Salah makan kat je. Apa hukumnya? Hukumnya adalah berdosa. Masa tengah berak tu, tak boleh. Ada ulama makruhkan, ada ulama haram. Maka ini lagi hebat. Cakap telefon tengah berak. Semelik pula tu. Semelik. Kalau semelik, kena jumpa Dr. Said. Ambil neutral. Pengubat paling baik. Tengah meneran, maknya kan, telefon bini. Semelik dah pula hari ni. Semelik pula. Baik, hukum tak boleh kan. Kena duduk diam. Lagi dahsyat, masuk jamban, dia pakai ringing telefon, baca Quran sudai. Sebab tu hukumnya, kalau mampu jaga, okey. Kalau ringing telefon, tak mampu jaga, jangan letak ayat Quran. Lagi berdosa, ayat Quran itu kita tak tutup, masuk jamban, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita duduk dalam jamban. Kalau macam tu tak payah buat ayat Quran. Bubuh ringin telefon lagu Lady Gaga, Bad Romance kan? Roma kan? I always remember you kan? Barulah sedap kan? Yang kedua, haram. Ulama kata hukum haram. Ringin telefon Quran boleh buat, tapi kena jaga. Kita buat ringin telefon sudah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya mak, apa dia mak? Haram. Kalau nak pakai ringin telefon ini, mesti la a'budu ma ta'budun. Baru angkat. Kalau walaupun tak duduk dalam jamban, angkat separuh haram. Letak lagu lain lagu Emisearch ke kan. Bulan madu di awan biru kan. Tiada yang mengganggu kan. Jadi itu tak apa kan. Jadi dalam jamban masuk jangan bercakap kan. Lagi hebat bagi salam dalam jamban. Bagi salam. Assalamualaikum. Berak saja sudahlah kan. Baik. Itu kan kena ilmu. Kena ilmu. Ustaz, mari dia tanya ni. Ustaz, betulkah pandangan mengatakan apabila azan berbunyi, kita tidak boleh masuk jamban? Kerana syaitan sedang berkumpul, semua lari kat jamban. Betul tak pandangan tu? Pandangan itu bengong lagi membengongkan.
Kalau dah tengah nak cirit-birit, Pak Bilal azan, Allahu Akbar Allah, memang tercirit atas jadah. Jadi ada sakit perut, masuk terus dalam jamban. Baik. Mana tak ada pandangan yang kata, cuma dalam jamban tak boleh jawab azan. Jangan pula jawab azan, Pak Bilal Allahu Akbar Allah, itu haram. Baik. Mana kalau sakit perut, emergency boleh masuk. Tidak ada pandangan yang kata tak boleh masuk tengah azan. Baik. Yang saya nak sebut tentang kesalahan yang banyak di dalam rukun qauli sembahyang. Rukun qauli. Sembahyang ni dia ada dua rukun. Rukun ni wajib. Suatu dipanggil fi'li, perbuatan, fi'il. Qauli, sebutan, qaul, baca. Dalam sembahyang yang dipanggil rukun bacaan hanya 5 sahaja. Kalau tertinggal yang ni, batal sembahyang walaupun khusyuk 100%. Yang pertama, takbiratul ihram. Itu adalah rukun qauli, tak boleh tinggal. Perkataan Allahu Akbar sambil niat itu. Itu angkat tangan Ustaz. Angkat tangan sunat sahaja. Boleh tak Ustaz? Saya Allahu Akbar, saya tak angkat tangan. Jawapannya boleh. Semayang sah. Angkat tangan ini, takbir, angkat tangan. Perbuatan angkat tangan itu sunat sahaja. Yang wajib, rukun qauli, bacaan Allahu Akbar. Yang tu wajib. Dalam Allah tu niat saja aku semayang subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sudah sah semayang. Walaupun tak angkat tangan. Walaupun tangan tak letak pada atas dada. Sah semayang. Kan? Tapi kata Imam Syafi'i, dalam fiqh Imam Syafi'i, kalau perkara yang menjadikan perbuatan kamu dapat pahala banyak, sebab apa kamu nak tinggal? Maka buatlah. Baik. Rukun yang kedua, Fatihah. Sebab itu mesti baca Fatihah dengan betul. Kena cek dengan guru-guru. Ramai orang baca Fatihah tak betul. Kawan saya, dia kuliah dekat rumah saya ni, ngaji kitab dah 10 tahun kat surau. Satu hari, dia tak baca kitab. Dia pakat dengan Pak Bilal surau, kunci semua pintu surau. Orang pakat tanya, kenapa ya? Malam ni, saya nak semua jamaah surau, seorang demi seorang, ambil mikrofon, baca Fatihah kuat-kuat, saya nak dengar. Pak Haji yang datang 15 tahun dah surau. Mak Limah yang datang 15 tahun. Semua pakat kecup perut. Nak lari, Pak Bilal dah kunci dah. Akhir seorang-seorang ambil baca, akak-akak abang-abang tahu, 80% salah bacaan. Walau pakai serban, walau pakai jubah, sebab semayang tak mengaji. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Mana pula alham? Kan? Alham. Alham. Kan? Banyak lagi lah. Kan? Banyak lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Kalau tak ada tasydid, tak ada iya, maknanya berubah terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada iya. Tuhan matahari yang ku sembah dan Tuhan matahari yang aku minta tolong. Nampak semayang, minta pada Tuhan lain. Sebab tak mengaji. Kan? Sebab tak mengaji. Itu rukun-rukun tajwid lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha tu mesti 6 harakat. Mak lazim kalimi musaqqal. Wajib 6. 6 ni boleh laju, boleh perlahan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak sah maya. Sebab tak cukup kadar baca. Jadi sebab itu kena cari guru-guru yang boleh semak. Jangan rasa betul. Tadi yang geng masjid 15 tahun, 20 tahun dah berulang alik surau, pakai jubah, pakai serban, umrah 45 kali, haji 4 kali, salah baca. Sebab sembahyang ni, Fatihah adalah rukun qauli yang tak boleh salah. Yang ketiga,
Mana lagi rukun qauli? Tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Bukan attah. Attah. Bukan attah. Kan? Hiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kan? Sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tahiyat. Yang keempat, maka tahiyat rukun qauli kena cek bacaan. Yang keempat, mana dia rukun qauli? Selawat kepada Nabi selepas syahadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak nak buat sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ rukun. Adapun ustaz, saya sakit perut, saya tak sempat baca wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahiyat akhir saya dengan tahiyat awal sama saja. Tahiyat awal kan sampai Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba tahiyat akhir pun saya sakit perut, saya kena berhenti segera. Saya bagi salam, saya cabut. Sah tak semayang? Jawapannya sah. Kerana selawat pada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad hanyalah sunat sahaja. Selawat Ibrahim kama sallaita ala sayyidina sunat sahaja. Namun kalau tinggal, kata Imam Syafi'i, rugilah sebab dia perbuatan Nabi yang nak memaksimumkan pahala. Tapi kalau emergency, cukup sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, caw. Salam, caw. Sah semayang. Yang kelima, 5 rukun. Salam, memberi salam. Dah habis tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali saja. Sudah sah semayang, boleh cabut. Naik kapal terbang. Habis saya tak paling muka, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Memalingkan muka hanyalah sunat sahaja. Kanan ke kiri ke sunat saja. Memberi salam kedua, sunat. 5 saja. Itu rukun. Doa iftitah, sunat. Subhanallah wa bihamd, subhana rabbiyal a'la, sunat. Rabbighfirli warhamni, tak baca tak apa dah ustaz, sunat. Allahumma wa ala ali sayyidina kama sallaita ala, sunat. Kan? Saya tak takbir intiqalat daripada semayang turun rokok. Tak sebut Allahu Akbar, sunat. Tak batal semayang. 5 tempat tu saja rukun yang tak boleh tinggal. Namun 5 rukun ini tertakluk kepada beberapa syarat. Yang pertama, dapat pahala sunnah. Sekurang-kurang sebutannya telinga sendiri dengar. Kalau angkat takbir telinga sendiri pun tak dengar, balik awal semayang itu batal. Minima rukun mesti telinga dengar. Allahu Akbar. Dapat pahala sunnah. Kalau tak dengar, maka semayang tu tak sah. Dalam hati dia. Allah. Kalau bisik Allah. Telinga dengar lagi. Kecuali pekak lain lah. Maka masih. Hukum yang kedua adalah harus tak berdosa. Kalau kita pergi semayang jemaah, kita angkat takbir tu kuat sikit, orang kanan dengar. Atau orang kiri dengar. Allahu Akbar. Harus. Makruh. Kalau kita baca terlebih kuat, sampai 4-5 orang kiri kanan dan belakang dengar. Allahu Akbar. Ataupun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 5 orang dengar. Makruh. Kerana dah mula mengganggu jamaah. Tetapi, ada satu lagi namanya haram. Haram kalau satu masjid dengar. Kan? Dia lebih pada imam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masjid, itu dia panggil ganggu. Batal. Kalau semayang kat rumah seorang diri, lantak. Kalau kat jemaah, semayang itu dia panggil haram terus mengganggu. Jadi kalau tak dengar pun tak boleh, maka nampak macam mudah. Tapi itu rukun. Subhana rabbiyal a'la tak bunyi. Tak apa. Sebab itu sunat. Tapi 5 rukun ni wajib. Baik.
Saya buka soalan. Ada 10 minit. Pasal 5 rukun tadi. Atau apa-apalah. Ada soalan? Satu soalan ni Ustaz. Boleh tak solat ketika azan? Solat ketika azan. Baik. Dalam syariat, maka kena tunggu azan habis. Sebab dia syiar. Tapi harus sebab sudah masuk waktu. Harus sudah masuk. Cuma ada suatu undang-undang dalam syariat bagi orang lelaki yang tidak pergi sembahyang Jumaat yang tanpa alasan, haram sembahyang. Kena tunggu habis khutbah. Agak-agak orang habis khutbah, baru dia boleh sembahyang. Bagi orang lelaki. Wanita masuk waktu tibai terus sembahyang. Kerana bila azan itu, sunatnya menjawab azan. Kata imam, kata ulama-ulama dunia, orang yang meremeh-remehkan menjawab azan ini tanpa kita sedar, menjawab azan itu latihan. Untuk telinga kita biasa nanti, untuk jawab apabila anak-anak datang ajar mengucap dekat mati. Ulama sebut, kalau kita dengar azan, kita tak jawab, saat anak-anak, kawan, adik-beradik datang mengucap ke masa tu kita tak biasa jawab azan, payah nak mengucap. Sebenarnya tanpa kita sedar, latihan, telinga kita jadi macam magnet tau. Dengar macam elektrik, macam kena current. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Sebenarnya latihan. Sebab itu ulama memberatkan jawab azan. Jadi paling afdal, kalau tak ada urgent, jawab azan dulu, patut sembahyang. Tapi kalau ada emergency, sudah masuk waktu, harus sembahyang. Baik, saya pening Ustaz. Rumah saya ada 5 surau keliling rumah, semua dengar azan. Mana satu saya nak jawab? Tok Bilal pula lambat-lambat. Sedelok yang sini hayya alal falah, yang sana asyhadu an, pening saya nak jawab 5-5. Tak, ambil satu surau saja. Ambil satu surau, cukup. Lepas tu boleh sembahyang. Okey. Sampai masjid ada kuliah. Saya tak dapatlah baca sepenuhnya. Soalan dia, sampai masjid ada kuliah. Apa soalan dia kan? Saya bacakan Ustaz. Sampai masjid ada kuliah. Solat tahiyatul masjid dengan mendengar kuliah, mana yang perlu didahulukan? Ustaz pernah komen dulu Ustaz kan? Baik. Harus untuk sembahyang tahiyatul masjid, tetapi kena tempat-tempat di belakang. Ini mentau untuk kuliah kita sembahyang depan-depan ramainya. Nampak poyo sikit kan? Kerana sembahyang yang diharuskan ketika mendengar termasuk khutbah, tahiyatul masjid. Harus. Kan? Tapi yang lain-lain, kalau sembahyang qada masa khutbah, haram. Tahiyatul masjid boleh. Tapi dalam fiqh diminta sembahyang jauh-jauh daripada belakang, segerakan. Ini tahiyatul masjid baca Baqarah. Memang habis kuliah. Mendengar kuliah itu lebih besar pahala daripada tahiyatul masjid. Tapi Nabi sebut, jangan tinggal tahiyatul masjid. Nabi pernah tegur, sahabat masuk, masa Nabi tengah khutbah, dia terus duduk. Nabi berhenti khutbah, Nabi larang, Nabi kata, anta bangun sembahyang tahiyatul masjid dulu. Maka ini nak menunjukkan besarnya pahala tahiyatul masjid, walaupun tengah kuliah harus. Cuma jangan sampai mengganggu orang tengah kuliah. Kita sembahyang depan sekali, sah nombor 2. Orang tengah kuliah semua, nampak poyo sikit lah, kan rajin pakcik ni, sembahyang. Itu tak boleh. Sembahyang belakang-belakang. Jadi segerakan. Inna a'tayna sudah. Segera mendengar kuliah. Menyegera dengan kuliah itu lebih besar. Okay. Satu lagi, orang tak mengaji. Orang tengah kuliah, abang-abang, kakak-kakak masuk bagi salam. Ini tak betul. Tak payah bagi salam. Tidak disunatkan tengah kuliah. Lagi dahsyat bukan bagi salam. Bersalam satu masjid. Assalamualaikum. Ustaz. Ustaz tu tengah kuliah. Bersalam pula. Allahumma salli ala Muhammad. Awak datang 8.30. Orang dah nak habis kuliah. Allahumma salli ala Muhammad. Semua duk tengok dia. Patut ambil punggung, sepak letak dalam tu sampah. Jadi, bukan macam tu. Awak duduk terus saja. Kalau nak tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Tapi jauh sikit. Itu dia panggil
keutamaan di dalam bila bertembung antara sunat dengan perkara fardu. Okey. Soalan akhir. Banyak lagi kita nak bincang. Boleh tak seorang ibu menjadi imam kepada anaknya yang kecil? Anak kita umur 6 tahun. Siapa nak jadi imam? Perempuankah? Anakkah? Pening tak? Pening tu. Anak 6 tahun takkan nak jadi imam lah. Maklah jadi imam. Boleh ke perempuan jadi imam pada anak lelaki? Akan dijawab pada minggu hadapan. Siri. Baik, mak kilau pun nak buat mak kilau 2 dah. Gerak khas dah 3. Gerak khas tak tambah berpuluh dah kan. Polis ibu dah 3 dah kan. Jadi banyak soalan-soalan nampak macam kecil. Boleh tak ustaz tengah-tengah semayang saya niat iktikaf masjid sebab terlupa lagi lah niat. Tengah semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Belum niat iktikaf saja aku beriktikaf dalam masjid ini tengah semayang. Jawapannya boleh. Dibenarkan oleh ulama, cuma diharamkan ketika angkat takbir niat semayang haram. Boleh rupanya tengah at-tahiyat tak iktikaf lagi dah. At-tahiyat sambil dalam hati aku niat iktikaf. Dibenarkan, tak batal semayang. Itu contoh. Baik, nanti kita bincang lagi lah. Okey. Ada soalan lagi? Habis dah kan? Habis, tak apa. Nampak pasal semayang kan? Nampak pasal semayang. Mengaji pasal semayang. Kat rumah saya ni ada satu kitab. Ada 5 jilid pasal semayang. Pasal semayang. Kita rasa, alah, semayang takkan tak betul. Yang Pak Haji tadi 20 tahun datang masjid tak betul. Saya pergi hari Jumaat, ambil wuduk kat tepi kolah masjid. Pak Haji yang pakai serban jubah ni, janggut tu dia. Parah pusat janggut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ambil wuduk tak sah. Bila kita tegur melenting. Awak siapa? Ingat alim sangat. Ambil wuduk tak kena ni. Tak lepas. Siku ni tak sah. Batas wuduk tangan sampai melepasi siku. Siku tak lepas kat sini. Basuh muka tak kena anak telinga. Muka ni daripada mula naik rambut sampai ke bawah ni. Muka. Tapi tak kena. Semayang 20 tahun dah tak sah semayang. Nampak macam kena undur balik ke toharah. Ustaz, saya ambil wuduk terpijak taik babi. Daripada mana babi datang pun tak tahu Ustaz. Batal tak wuduk saya? Dia pun pergi sama ambil wuduk semula. Jawapan dia, terpijaklah taik babi ke, taik orang ke, taik rusa ke, taik apa. Wuduk tak batal dengan taik. Semayangnya haram. Wuduk ini dengan kentut. Menyentuh laki perempuan dalam mazhab Syafi'i. Menyentuh kemaluan. Kencing dan berak. Itu saja batal. Tapi pijak taik tak batal. Semayang tak boleh. Maka toharahnya pergi basuh. Kalau najis mughallazah sama. Sekali air tanah, 6 kali air bersih. Tak payah ambil wuduk semula. Pergi semayang. Terpijak taik orang. Najisnya, najis pertengahan. Basuh taiknya. Tak payah sama. Pada air semayang tak batal. Ngaji lagi. Yang kata batal wuduk tadi, menyentuh kemaluan, menyentuh dengan apa Ustaz? Dengan telapak tangan. Dalam fiqah dia kata tapak tangan ni yang putih ni. Kan? Yang putih ni. Kalau kita tampar kata fiqah, tapak tangan ni, kena. Yang tu kalau sentuh, baru batal. Kalau sentuh dengan belakang tangan, kebetulan seluar, isteri tak sempat jahit, seluar dalam tak pakai. Sedap pula dia seluk tengah mayang. Sejuk, dengan belakang tangan, sentuhlah sampai habis mayang. Tidak batal. Habis nak sentuh mana Ustaz? Pistolnya kah? Pelurunya? Ngaji fiqah kena macam tu, jangan malu. Sentuh peluru, pegang terus, sejuk. Walaupun dengan tapak tangan, tidak batal semayang. Tapi dia panggil bengong lagi, membengongkan. Semayang dia pegang peluru tu apa? Tapi tak batal wuduk. Yang batal memegang pistolnya. Nanti kena tanya pula, pistol tu daripada mana? Itulah fiqah kan. Baik, wallahu a'lam. Tak apa. Dalam kuliah keluar kita selit sikit-sikit. Itu baru buat semayang, belum buat puasa, belum buat zakat. Ustaz, saya ada EPF lah. Saya kena bayar zakat dah. Jawapannya tak payah bayar. EPF selagi belum ada caruman 1 juta, itu bukan milik sempurna.
tak payah bayar. Pelik kan? Habis saya bayar rugi ya. Dalam undang-undang EPF, kalau caruman kita tak sampai 1 juta, tak payah bayar. Kerana dalam Islam, syarat bayar zakat mesti sempurna milik. Dalam akta EPF, apabila caruman mengatasi 1 juta, contoh 1.5 juta, Dr. Said punya EPF. Kita punya RM1.5 saja. Dr. Said dengan Puan Haji Kartika ada 1.5 juta. Berapa yang kena zakat? Lebihan daripada 1 juta, 500,000 itulah. Bila genap haul setahun, baru kali dengan 2.5%. Bukan 1.5 juta. 500,000 kali dengan 2.5%. Sebab yang baki itu dia panggil milik sempurna kita pada undang-undang akta EPF. Oh, baru tahu Ustaz. Tak apalah, kita nak mengaji. Banyak lagi pasal zakat ni. Saya dapat duit pampasan daripada kerajaan. Ambil tanah saya. Bila kena zakat? Oh, banyak lagi kan? Dan pelbagai lagi lah. Jadi insyaAllah. Slow-slow kan? Agar hati pengaji, hati ni dia berjernih bila syariat kita betul. Ada orang semayang, hati tak tenang. Sebab semayang kita banyak tak betul. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua.